Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahim dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita dapat bertemu bagi pembacaan kitab Tafsir Al-Jalalain daripada surah Ibrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kefahaman dan taufik untuk mengamalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Semalam kita selesai membicarakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal azizul hakim, wa huwal azizul hakim. Di situ hari ini pembacaan kita akan diteruskan daripada ayat walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dhakkirhum biayyamillah inna fi dhalika laayatin likulli sabbarin syakur. Walaqad arsalna Musa biayatina at-tis'i wa qulna lahu an akhrij qaumaka bani Israil min adh-dhulumati al-kufri ila an-nuri al-iman wa dhakkirhum bi ayyamillah bi ni'amihi inna fi dhalika ay at-tadhkiri la ayatin likulli sabbarin ala at-ta'ati syakurin lin-ni'ami. Walaqad arsalna Musa Walaqad arsalna Musa,
adalah tafsil ba'da al-ijmal. Walaqad arsalna Musa, daripada segi susunan penceritaan adalah tafsil ba'da al-ijmal. Apakah yang dimaksudkan tafsil ba'da al-ijmal? Ayat sebelumnya menceritakan tentang pengutusan rasul-rasul secara umum, secara ijmal. Wa ma arsalna min rasul. Wa ma arsalna min rasul. Dan bagaimanakah cara pengutusan Allah Subhanahu wa taala terhadap rasul-rasul tersebut? Maka pada ayat ini, walaqad arsalna Musa adalah perincian berkaitan pengutusan sebahagian rasul. Itu yang dimaksudkan at-tafsil ba'da al-ijmal. Maka di dalam firman-Nya, walaqad, demi sesungguhnya, walaqad arsalna Musa, demi sesungguhnya kami telah mengutuskan Musa. Walaqad arsalna Musa, demi sesungguhnya kami telah mengutuskan Musa. Di bawah penceritaan berkaitan dengan Musa, Nabi Musa alaihi salam. adalah merupakan sebahagian besar, adalah apa? Merupakan sebahagian besar isi kandungan Al-Quran adalah cerita. Sebahagian besar isi kandungan Al-Quran adalah cerita. Okey, adalah cerita. Jadi di tangan saya ni ada catatan daripada kitab Al-Fawzul Kabir. Catatan daripada kitab Al-Fawzul Kabir. Okey, Al-Fawzul Kabir. Di dalam kitab Al-Fawzul Kabir, kitab Usulul Tafsir, kita didedahkan tentang perkara ini. Perkara apa? Iaitu perkara berkaitan sebutan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Sebutan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kisah-kisah di dalam Al-Quran ada yang disebut hanya sekali, ada yang disebut berkali-kali. Ada yang disebut hanya sekali, ada yang disebut 2 kali, ada yang disebut berkali-kali. Kisah yang disebut berkali-kali di dalam Al-Quran seperti kisah penciptaan Nabi Adam daripada tanah, kisah malaikat bersujud kepada Nabi Adam dan keengganan syaitan untuk melakukan sujud, dan bagaimana syaitan dilaknat dan syaitan berusaha untuk menyesatkan manusia. Dan antara kisah yang disebutkan berkali-kali juga adalah kisah bagaimana pertikaian
kaum Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Shu'aib alaihimussalam. Dalam perkara tauhid, dalam perkara mengajak kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Dan mereka melemparkan syubhat-syubhat yang rapuh. Dan bagaimana setiap Nabi memberi jawapan terhadap kaum mereka. Dan antara juga kisah yang disebut berkali-kali adalah kisah berkaitan dengan Nabi Musa bersama Fir'aun, kisah Nabi Musa bersama dengan Bani Israel, dan bagaimana sombongnya Bani Israel, dan bagaimana azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah kenakan kepada mereka. Jadi apa yang kita diajar, bahawasanya walaupun kisah-kisah ini disebut berulang-ulang kali, ini yang usul tafsir yang kita nak sebutkan. Jadi ingat, pembacaan kita daripada surah Ibrahim ini sebenarnya bukan semata-mata kita ingin mengambil isi surah Ibrahim, tetapi yang lebih penting daripada itu ialah ilmu usul tafsir, qawaidut tafsir, ulumul Quran. Itu sebenarnya yang lebih penting pendengar semua memberi perhatian. Kenapa saya sebut begitu? Walaupun kita baca surah Ibrahim, tetapi apabila kita faham ataupun cakna dengan usul tafsir, qawaidut tafsir ataupun ulumul Quran yang diberitahu di dalam pengajian ini, kita boleh menggunakannya, kita boleh apply di dalam surah-surah yang lain. Sebab itu beri perhatian kepada poin-poin usul tafsir yang saya sebutkan. Jadi sekarang ni, sebelum kita masuk pada ayat, oleh kerana ayat ni dia adalah cerita tentang Nabi Musa, maka apakah usul tafsir dalam masalah cerita? Jadi dalam masalah cerita, poin pertama, di dalam Al-Quran ada kisah yang disebut berulang-ulang kali. Saya telah sebut apakah kisah-kisah yang banyak sekali disebut berulang-ulang kali di dalam Al-Quran. Maka kata Syah Waliullah Ad-Dahlawi, pengarang kitab Usul Tafsir Al-Fawzul Kabir, فذكرت هذه القصص بأطوار مختلفة إجمالا وتفصيلا بحسب ما اقتضاه أسلوب السور. Walaupun kisah-kisah ini disebut berulang-ulang kali, tetapi jangan kita tersalah, sebab mungkin akan ada syubhat yang dilemparkan kepada Al-Quran. Kalau dalam bidang penulisan, mengulang poin yang sama adalah aib. Mengulang poin yang sama, mengulang benda yang telah disebut adalah aib. Maka akan ada cubaan daripada mereka yang tidak suka pada Al-Quran, ataupun orang Islam biasa, tetapi mungkin akan timbul persoalan. Mengapa kisah-kisah ini disebut lebih daripada sekali, berkali-kali, diulang. Maka perkara yang disebut oleh Syah Waliullah Dahlawi, walaupun kisah-kisah ini disebut berulang-ulang kali, tetapi kita akan dapati di setiap tempat kisah ini disebut, tetap ada faedah-faedah baru
yang tidak ada di tempat yang lain. Maknanya contohnya kisah tentang Nabi Adam dicipta daripada tanah disebut berulang-ulang kali. Kisah tentang Nabi Musa dan kaumnya, Nabi Musa dan Fir'aun disebut berulang-ulang kali. Kita akan dapati di setiap tempat kisah itu disebut. Dia tidak akan disebut tanpa mempunyai faedah berbeza yang tidak akan kita perolehi di surah yang lain. Maka ketika kita mensyarahkan kisah tersebut, walaupun nampak macam ayat dia mutasyabihat, seakan-akan sama, tetapi akan ada perbezaan. Sama ada. Okey, perbezaan itu sama ada. Di dalam sesetengah surah kisah itu disebut secara ijmal. Di dalam surah yang lain kisah itu disebut secara tafsir, perincian. Ataupun bentuk perbezaan itu adalah daripada segi uslub. Gaya persembahan kisah tersebut di setiap tempat tidak akan sama. Yang akan menimbulkan jemu adalah apabila cerita yang sama disampaikan dengan gaya yang sama. Tetapi kisah-kisah di dalam Al-Quran yang diulang banyak kali, walaupun isinya sama, tetapi dia dipersembahkan dengan uslub yang berbeza. Maka persembahan dalam bentuk uslub yang berbeza itulah yang sebenarnya tidak menyebabkan yang disebutkan sebagai malal. Ini daripada segi teknikal ibarat, ataupun ini daripada segi teknikal penyampaian. Dan adapun sebab kisah itu diulang banyak kali ialah kerana setiap kisah tersebut, mesej yang ingin disampaikan itu adalah mesej yang penting. Dan mesej itu untuk supaya dia terpatri dan tertancap dalam sanubari orang yang membaca, maka tuntutannya dia kena sebut banyak kali. Itulah dia punya hikmahnya. Jadi masa kita ajar tafsir, bila kita sampai kepada kisah-kisah tersebut, maka kita terangkan, kita perlu terangkan kenapa kisah begini. Contohnya kisah penciptaan Nabi Adam. Kisah penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Jadi kisah penciptaan Nabi Adam alaihi salam, mengapa disebut berulang-ulang kali? Kisah tentang ingkarnya syaitan, dia mempunyai mesej yang sangat besar. Begitulah juga seterusnya. Okey? Begitulah juga seterusnya. Dan ada sebahagian kisah yang hanya disebut sekali sahaja. Disebut sekali sahaja. Kalau kita boleh senaraikan, kisah yang disebut sekali ataupun dua kali, antaranya kisah bagaimana Nabi Idris diangkat oleh Allah. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Disebut sekali. Kisah bagaimana Nabi Ibrahim bermunazarah dengan Namrud dalam surah Al-Baqarah, maka disebut sekali. Kisah Nabi Ibrahim melihat bagaimana burung dihidupkan
Arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Disebut sekali. Kisah Nabi Ibrahim sembelih anaknya disebut sekali. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Kisah Nabi Yusuf disebut sekali. Dan kisah bagaimana Nabi Musa dibuang dalam Yam disebut 2 kali. Nabi Musa bunuh Qibti disebut sekali. Nabi Musa keluar pergi ke Madian, kisah beliau dengan Nabi Shu'aib hanya disebut sekali sahaja dalam surah Al-Qasas. Di kisah Nabi Musa lihat api pada pokok disebut 2 kali ataupun 3 kali. Inni anastu nara. Kisah sembelihan lembu, kisah Nabi Musa jumpa Nabi Khidir, kisah Talut dan Jalut, kisah Balqis, kisah Zulkarnain, Ashabul Kahfi, kisah 3 orang utusan Nabi Isa dalam surah Yasin disebut sekali. Kisah Ashabul Fil disebut sekali. Jadi ada juga kisah yang disebut sekali ataupun 2 kali. Ada kisah yang begitu. Jadi ingat poin ni. Poin ni saya baca daripada kitab Al-Fawzul Kabir. Jadi kalau suara bergema macam itulah, itu sahaja yang boleh buat. Jadi bergema ke tak bergema ke janji boleh dengar. Okey? Kita bukan nak buat persembahan dalam TV. Jadi apa yang ada dengar aja. Bergema ke tak bergema dengar aja. Okey? Jadi kata Syah Waliullah Dahlawi. Jadi kata Syah Waliullah Dahlawi, apa dia beliau sebut? Falaisal maqsudu min hadhihi al-qasas ma'rifatuha bi anfusiha, balil maqsudu intiqalu dhihni as-sami' ila wakhamati asy-syirki wal ma'asi wa 'uqubati Allah ta'ala 'alayha wa itmi'nanil mukhlisin bi nusrati Allah ta'ala wa dhuhuri inayatihi. Kata Syah Waliullah. Jadi ini penting ni untuk faham konsep kisah dalam Quran. Kata Syah Waliullah Dahlawi, bukanlah maksud semata-mata kisah-kisah ini dibawa, bukanlah maksudnya sejarah. Bukan maksudnya sejarah. Macam contohnya orang baca sejarah kan, bukan maksudnya didatangkan kisah Nabi Idris supaya Nabi Idris ni dinaikkan ke langit. Bas. Kisah tentang Ashabul Kahfi. Suatu ketika dulu ada 7 orang pemuda misalnya, yang kisah dia begini. Bukan daripada maksud daripada kisah tersebut adalah sejarah. Sebab Al-Quran ini bukan kitab sejarah. Al-Quran bukan kitab sejarah. Tetapi kata Syah Waliullah Dahlawi, maksud daripada kisah ini dibawa supaya zihin, dia kata, zihin ataupun pemikiran pembaca ataupun pendengar terjaga, supaya menyedarkan pendengar, pembaca tentang buruknya syirik dan besarnya dosa maksiat, mengingkari Allah dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana Allah membantu orang-orang yang ikhlas dan memberi inayah kepada mereka. Maulana Taqi Al-Uthmani, Mufti Taqi Al-Uthmani menyebut antara punca orang tak faham Al-Quran. Apakah punca orang tak faham Quran? Dalam kitab Ulumul Quran, beliau sebut menyenaraikan beberapa poin. Antara sebab orang tak faham Quran ataupun dia datang syubhat pada Al-Quran,
ialah apabila dia tidak faham maksud diturunkan Quran. Bila dia tak faham maksud diturunkan Al-Quran, maka dia kritik Al-Quran bukan pada tempatnya. Contohnya, ada buku tu buku matematik. Ada datang satu orang, dia kritik, dia kata, buku ni ada kekurangan. Kenapa dalam buku ini tidak ada cerita cara untuk masak nasi lemak? Nampak tak? Jadi ini dipanggil orang yang sufaha, tak faham. Kerana maksud daripada daripada buku matematik tu cerita matematik. Kalau tak ada cara memasak nasi lemak, maka wajar. Bahkan kalau ada cara masak nasi lemak dalam buku matematik, maka dia akan mengaibkan buku tu. Orang akan kritik pula, kenapa pula ada cerita tentang cara memasak nasi lemak. Kalau ada pun sebut hanya diberi contoh matematik sahaja. Maka bila satu orang dia tak faham objektif daripada diturunkan Al-Quran yang mula-mula dalam ayat surah Ibrahim telah disebutkan litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur, maka dia akan bercakap benda yang luar daripada bidang dia. Nampak tak? Jadi, dan itu poin dia. Itu poin dia. Jadi ada dua poin yang saya sebutkan berkaitan dengan kisah ini. Ada lagi poin yang lain yang kita akan sebutkan di tempat-tempat yang lain, iaitu dua poin. Disebutkan kisah walaupun diulang banyak kali, tetapi dia tidak diulang dengan uslub yang sama. Di setiap surah akan ada uslub yang berbeza-beza, dan kita yang belajar tafsir, kita yang ingin mendalami Al-Quran, maka kita cuba tengok apakah keindahan, apakah faedah yang ada dalam surah tertentu tentang kisah ini, kisah yang sama yang tidak ada di dalam surah yang lain. Okey? Itu poin yang pertama. Yang kedua, maksud daripada kisah-kisah di bawah bukan kisah itu sendiri semata-mata, kerana Al-Quran ini bukan buku sejarah. Bukan buku sejarah. Ini mungkin boleh masukkan poin yang ketiga. Poin yang ketiga tentang cara kisah dalam Quran. Oleh kerana Al-Quran ini bukan buku sejarah, kalau kita tengok kisah-kisah yang dibawa adalah kisah-kisah yang terpilih sahaja. Kisah-kisah yang terpilih. Kisah-kisah yang terpilih itu maksudnya mungkin cerita tu panjang, tetapi yang dibawa dalam Quran hanya kisah-kisah ataupun bahagian-bahagian dalam cerita yang di dalamnya ada ibrah. Itu sahaja. Hanya dibawa di dalam kisah. Contohnya dalam keseluruhan kehidupan Nabi Musa, hanya diambil, dipilih kisah-kisah yang di dalam kisah tersebut ada mesej yang ingin disampaikan. Dia berbeza dengan pelajaran sejarah. Sejarah sedetail-detail perkara, kalau ada maklumat itu akan dihidangkan dalam buku sejarah. Sedetail-detail, kalau boleh, apa maklumat yang boleh masukkan. Oleh kerana Quran bukan buku sejarah, bukan hanya nak bagi orang tu tahu, tetapi untuk orang ambil ibrah, maka sewajarnya yang dibawa itu adalah poin-poin dalam penceritaan, dalam kisah yang berlaku yang ada ibrah sahaja. Okey? Jadi dia dah jadi ada 3 poin tentang pembawaan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Saya bagi satu contoh. Misalnya kisah Ashabul Kahfi. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Kisah Ashabul Kahfi
tidak disebutkan pun nama-nama Ashabul Kahfi. Yang pertama. Yang kedua, berapakah bilangan mereka tidak dituntaskan. Maknanya dibiarkan dalam keadaan terapung. Sebab apa? Tak penting kamu tahu berapa bilangan Ashabul Kahfi. Tak penting. Walaupun perbalahan. Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Nampak ayat ni? Akhir sekali Allah Ta'ala kata, Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Dibawa tentang 3 pandangan tentang bilangan Ashabul Kahfi bersama anjingnya. Kemudian akhir sekali tidak difinalkan berapa sebenarnya. Sebab berapakah bilangan Ashabul Kahfi tak penting. Tak penting. Yang penting mesej yang ingin disampaikan. Samalah juga nama-nama Ashabul Kahfi tidak disebut. Nama-nama Ashabul Kahfi tidak disebut. Sebab apa? Tak penting. Kamu tahu nama ke, tak tahu nama ke, mesej sampai. Mesej sampai. Bahkan tidak disebutkan nama siapakah Ashabul Kahfi mengukuhkan ataupun menjadi dalil kepada poin yang disebutkan tadi. Iaitu apa? Poinnya adalah bukan kisah itu semata-mata yang ingin disampaikan, tapi mesej. Tak kisahlah kalau perkara yang sama. Kalau perkara yang sama dibuat oleh Ashabul Kahfi yang namanya si fulan ke, si fulan ke, si fulan, dibuat oleh siapa-siapa pada zaman ini, maka dia akan dapat kelebihan yang sama yang Ashabul Kahfi dapat. Ini pun satu lagi. Jadi kita tak masuk lagi dalam ayat. Antara tadabbur dalam ilmu tafsir yang perlu diambil perhatian, yang nuktah-nuktah ataupun poin-poin yang halus yang dikeluarkan oleh ulama, ada sesetengah tempat dan sesetengah cerita disebutkan nama secara sharih. Dan ada sesetengah tempat tidak disebutkan nama. Tempat yang tidak disebutkan nama pun ada hikmahnya. Tempat yang disebutkan nama pun ada hikmahnya. Dua-dua ada hikmah. Masa kita ajar tafsir, kita terangkan hikmahnya. Terangkan hikmah. Contoh, di dalam Al-Quran tidak ada satu orang perempuan pun yang namanya disebut kecuali satu orang sahaja, iaitu Maryam. Maryam alaihissalam sahaja. Yang lain-lain digunakan perkataan wa auhayna ila ummi Musa, wa auhayna ila ummi. Siapa nama ibu Nabi Musa? Dalam Quran tak sebut, dalam kitab tafsir sejarah ada sebut. Imra'atu Fir'aun, Imra'at Lut, kanata tahta abdain. Disebut hanya isteri Nuh, Imra'at Nuh, Imra'at Lut. Ataupun kisah tentang 2 orang anak Nabi Shu'aib AS dalam surah Al-Qasas. Waja'at ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Hanya disebut tentang apa? Wajada min dunihi mumra'ataini tadudan. Maka bila Nabi Musa datang, dia dapati 2 orang perempuan, tidak disebut nama. Dalam tafsir ada sebut, tetapi dalam Quran tak sebut. Yang ada disebut nama perempuan dalam Al-Quran satu orang sahaja, iaitu Maryam. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna
fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha. Hanya itu satu. Yang kedua, sahabat Nabi. Hanya ada satu orang sahaja sahabat Nabi yang namanya disebut dalam Al-Quran, yaitu Zaid. Falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna wa tara. Hanya disebut satu orang sahaja sahabat Nabi yang namanya disebut. Hatta Sayyidina Abu Bakar pun namanya tidak disebut secara sharih, tetapi isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar ada dalam Quran. Idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Itu tentang Sayyidina Abu Bakar. Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ini tentang Sayyidina Abu Bakar, tetapi nama tidak disebutkan. Maka di tempat yang ada disebut nama, ada bukan sekadar hikmah, ada maksud yang sangat besar. Yang maksud itu tidak akan tercapai kalau nama secara sharih, secara jelas tidak disebutkan. Tidak akan tercapai. Tidak akan apa? Tidak akan tercapai. Maka ini pun perkara yang perlu diterangkan ketika kita mengajar tafsir. Apa hikmahnya? Apakah rahsianya? Nama-nama seperti ini disebut secara sharih, sedangkan di tempat-tempat yang lain tidak disebutkan secara sharih. Dalam Quran Allah Ta'ala menyebut tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Dalam ayat yang lain, wa minhum man qasasna wa minhum man lam naqsus alaih. Tentang kisah-kisah Nabi, ada di satu tempat Allah Ta'ala sebut ada Nabi yang kisahnya kami sebutkan, dan ada kisah kami tak sebut. Nabi ini banyak, Rasul ini banyak. Ini pun satu juga perkara tentang kisah dalam Al-Quran. Kisah-kisah Nabi tertentu disebut, yang lain disebut secara ijmali saja. Disebut secara ijmali, secara ringkas. Bas, tidak disebut secara tafsir. Misal contoh ayat kedua yang kita baca, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Ini kaedah umum tentang Nabi, Rasul. Walaupun Nabi Daniel tidak disebut dalam Quran, Nabi Samuel tidak disebut dalam Quran, tetapi secara umumnya kita tahu Nabi ini konsepnya wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Maka ada yang disebut dalam Quran, ada yang tidak disebut dalam Quran. Nanti nota yang Ustaz Fadil tulis, jadi boleh dibubuh dalam status lah, dalam post, dikongsi dalam post juga Ustaz Mumtaz Ibrahim, Ustaz Fadil, supaya dapat di share, nanti di-upkan dalam post. Ini juga adalah uslub dipanggil, pembawaan cerita di dalam Al-Quran. Kita boleh katakan bahwasanya Nabi yang paling banyak disebut kisahnya di dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihi salam. Sekarang ini kita akan baca kisah Nabi Musa alaihi salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad arsalna Musa biayatina. Demi sesungguhnya kami telah menghantar Nabi Musa, menghantar Musa biayatina. Biayatina telah ditafsirkan di sini oleh jalan lain. Biayatina ay biayatina at-tis'i.
Bi ayatina ditafsirkan bi ayatina maksudnya bi ayatina at-tis'i. Ini pilihan oleh pengarang Jalalain. Ada ulama yang tafsirkan bi ayatina ini dengan makna yang lebih umum. Sebab apa? Ingat, kita ulang lagi, kita baca Jalalain ini untuk kita nak tahu kenapa. Bila kita belajar Jalalain, kita kena jawab soalan ni. Kenapa pengarang Jalalain tafsir macam tu? Sebab itu tafsir Jalalain ini diletakkan dalam silibus. Dia tujuan dia untuk membentuk minda mufassir. Sebab tu kita belajar kaedah teknikal. Kita bukan belajar macam tadabbur biasa. Apa terlintas dalam fikiran pengajar tu dia tafsir je Quran. Tak. Kita nak tafsir Quran dengan kaedah. Bukan apa yang terlintas rasa daripada Quran, maka kita sebut je dalam di atas lidah kita. Maka antara konsep mengajar kitab tafsir Jalalain ni, kita kena terangkan kenapa pengarang Jalalain ni dia tafsirkan macam tu. Setengah tempat kita boleh jawab lah, setengah lagi kita tak boleh jawab. Maka kita perlu bantuan daripada hasyiah-hasyiah Jalalain untuk menjawab soalan tersebut. Sebab bila kita boleh jawab kenapa, maka di situ kita akan nampak bagaimana sebenarnya kaedah yang digunakan ketika mentafsir sesebuah ayat. Tengok di sini. Walaqad arsalna Musa bi ayatina, pengarang Jalalain telah tafsirkan bi ayatina ni maksudnya 9. Siapa yang hafiz Quran dia maklumlah apa yang dimaksudkan dengan ayat Allah yang 9, iaitu dalam satu ayat Allah SWT berfirman, fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumih. Fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumih. Ayat itulah wadhafadi'a wal qummala wadhafadi'a waddama ayatin mufassalat. Dihantarkan katak kepada Fir'aun, dihantarkan darah kepada Fir'aun, dihantarkan qummal, kutu kepada Fir'aun. Dalam Quran pun memang Quran sebut fi tis'i ayatin. Fi tis'i ayatin, pada 9 tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tafsirkan bi ayatina dengan makna 9 tanda. 9 tanda. Jadi 9 tanda tersebut adalah tanda kepada Fir'aun. Ada sebahagian mufassir mentafsirkan ayatina ini dengan makna yang lebih umum. Iaitu walaqad arsalna Musa bi ayatina sama ada, dia ada dua. Jadi misalnya perkara ini disebut oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau mengatakan ayatina yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Musa alaihissalam ada dua. Satu, ayatullah kepada siapa? Ayatullah kepada siapa? Kepada Fir'aun. Yang kedua, ayatullah kepada Bani Israel. Jadi kalau kita ambil daripada tafsiran itu, maknanya walaqad arsalna Musa bi ayatina sama ada kepada Fir'aun.
Kalau ayatullah kepada Fir'aun, maka ada 9. Quran sendiri sebut secara sharih. Dan ayatullah kepada apa? Kepada Bani Israel adalah misalnya 10 ke, 14 ke, 13 ke perbezaan. Contohnya manna dan salwa, itu kepada Bani Israel. Contohnya Allah belah laut. Contohnya fambajasat min husnata asyrata aina, mata air yang 12 untuk kaum Bani Israel. Jadi itu ayatullah kepada apa? Kepada Bani Israel. Kalau kita tafsirkan begitu, maka ayatina ini akan jadi umum. Okey, nampaknya pengarang Jalalain telah khususkan ayatina ini maksudnya adalah yang Allah berikan kepada Nabi Musa untuk jadi bukti kebenaran Nabi Musa di hadapan Fir'aun. Di hadapan apa? Di hadapan Fir'aun. Itulah sebabnya beliau telah tafsirkan ayatina itu dengan makna apa? Dengan makna 9. Okey? Sebahagian mufassir mentafsirkan dengan lebih umum lagi, iaitu apa dia? Iaitu untuk apa? Bani Israel juga. Untuk Bani Israel, untuk Bani Israel juga. Syekh Mutawalli Sya'rawi sebut satu perkara. Nabi Musa, ini Syekh Mutawalli Sya'rawi sebut, Nabi Musa ketika dihantar kepada Bani Israel, medan dakwah Nabi Musa ni sebenarnya Bani Israel je. Bani Israel. Cuba kita tengok dalam Al-Quran. Ketika Nabi Musa bercakap dengan Fir'aun, contohnya kita baca ayat, idhab ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u ara. Ketika Nabi Musa bercakap dengan Fir'aun, Nabi Musa cakap apa? Nabi Musa bercakap, an arsil ma'ana Bani Israel. An arsil ma'ana Bani Israel. Wahai Fir'aun, kamu lepaskan Bani Israel bersama dengan aku. Kamu lepaskan Bani Israel bersama dengan aku. Sebenarnya kalau kita amati betul-betul, medan dakwah Nabi Musa ni sebenarnya lagi banyak kepada Bani Israel berbanding Fir'aun. Berbanding Fir'aun. Cuba kita buat bancian antara kisah Nabi Musa bersama Bani Israel dengan bersama Fir'aun. Sebenarnya bersama Bani Israel lagi panjang. Kerana medan dakwah Nabi Musa yang sebenarnya adalah kepada Fir'aun. Kepada siapa? Kepada Bani Israel, bukan kepada Fir'aun. Bukan kepada Fir'aun. Mungkin kalau saya boleh bagi illah kenapa pengarang Jalalain mentafsirkan ayatina ini sebagai 9. Kenapa beliau tidak memilih tafsir bahawasanya ayatina ini juga adalah apa? Ayatina ini juga adalah apa? Adalah tentang tanda kebesaran Allah kepada Bani Israel. Sebab kalau kita betul-betul ta'amul, cuba ta'amul betul-betul. Bila Nabi Musa berhadapan dengan Bani Israel,
Semua tanda-tanda tu, semua apa, mata air ke, belah laut ke, itu semua sebenarnya bukanlah dia datang dalam bentuk apa? Oh, Bani Israel ni kafir, maka diberi mukjizat supaya dia sedar. Bukan. Bukan. Yang tanda-tanda kebesaran Allah yang didatangkan kepada Nabi Musa atas nama ayatina, mukjizat tadi, adalah sebenarnya yang belah Fir'aun. Sebab penyakit Bani Israel ni lain, penyakit Fir'aun ni lain. Penyakit Bani Israel lain, penyakit Fir'aun lain. Contohnya, diturunkan manna wa salwa. Bukan konsepnya macam seperti mukjizat diberikan apa, didatangkan katak ke, didatangkan darah ke, tak sama. Sebab secara umumnya Bani Israel ni dia orang beriman. Kalau kita boleh khulasahkan, Nabi Musa dengan Fir'aun ini adalah dakwah kepada orang kafir. Nabi Musa dengan Bani Israel, dia dakwah kepada orang yang beriman. Bani Israel ini beriman, tapi beriman cara dia lah. Beriman keluar masuk, tapi secara umumnya mereka ini beriman. Sebab apa? Bani Israel ni memang bangsa beriman. Dia kan keturunan Nabi. Mereka ni kan keturunan Nabi. Jadi mereka ni memang beriman. Jadi Nabi Musa dihantar kepada Fir'aun untuk supaya Fir'aun ini jangan seksa Bani Israel, lepaskan Bani Israel daripada cengkaman, supaya Nabi Musa dapat menjalankan dakwah kepada Bani Israel. Sebab itu sebenarnya selepas episod Fir'aun ditenggelamkan, kisah Nabi Musa dengan Bani Israel ini lagi panjang. Contohnya kan, wajawazna dalam juzuk 9, wajawazna bi Bani Israel al-bahra. Nampak? Fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Ayat ni juzuk 9. Ayat ini kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, dengan Bani Israel selepas melintasi laut. Wajawazna bi Bani Israel al-bahra fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Mungkin kita boleh katakan itulah sebabnya pengarang Jalalain mengatakan bi ayatina ini maksudnya yang kepada Fir'aun. Sebab an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur, maka prosesnya adalah keluarkan Bani Israel daripada cengkaman Fir'aun. Maka untuk keluarkan daripada cengkaman Fir'aun, Allah bagi kepada Nabi Musa fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumi innahum kanu qauman fasiqin. Boleh tak? Itu zahirlah yang saya nampak. Mengapakah pengarang Jalalain mengkhususkan bi ayatina itu dengan yang dimaksudkan dengan 9. Dan bila disebut 9, ini hanya khusus untuk Fir'aun dan qaumihi, seperti mana yang ada di dalam ayat yang lain. Kemudian disebutkan wa qulna lahu. Esok kita tak ada kelas. Jadi hari ni panjang sikit. Jadi esok tak ada kelas. Jadi hari ni baca panjang sikit. Wa qulna lahu. Okay, apa tugas kita bila baca macam ni? Orang yang belajar Jalalain, bila pengarang Jalalain dia kata wa qulna lahu. Jadi apa tugas? Sebenarnya siapa yang baca Jalalain bersama dengan Hasyiah Kamalain, semua jawapan tu ada kat Hasyiah. Secara umumnya, bila pengarang Jalalain dia takdirkan wa qulna lahu,
pada ayat ini? Sebenarnya ada isyarat. Ada isyarat. Orang yang mengajar jalan lain, orang yang belajar lain kena jawab soalan tu. Apa isyarat tersebut? Alhamdulillah hasyiah yang dah ada, kita ada hasyiah Jamal. Dia menjawab banyak soalan-soalan seperti ini. Dalam hasyiah nombor 11, wa qulna lahu an akhrij yushiru ila an mufassara li kaunil irsal mutadammina li ma'na al-qaul. Ini kaedah ni. Ini kaedah dalam tafsir ni. Jadi kita belajar teknikal. Bila pengarang jalan lain dia takdirkan wa qulna lahu, maka ada isyarat yang ingin disampaikan. Kenapa kena takdir wa qulna lahu? Ataupun kenapa ada takdir wa qulna lahu? Kenapa? Dalam hasyiah Kamalain menyebut sebabnya. Pengarang Jalalain ingin memberi isyarat bahawasanya daripada segi nahu, an itu dipanggil an al-mukhaffafah, an yang tak ada sabdu, an sakin. Pengarang Jalalain ingin memberi isyarat bahawasanya an ini adalah an mufassirah. An ini adalah apa? An mufassirah. Kenapa pula? Jadi Ustaz Fadil ada share itu ibarat tu. Kenapa pula an ini adalah an mufassirah? Kenapa? Kerana likaunil irsal mutadamminan li ma'nal qaul. Itu yang disebutkan. Kenapa kita tafsirkan? Ingat ni, di tempat ini kita akan syarahkan, masukkan dalam ingatan, kita boleh guna di tempat lain, sama je dia punya syarahannya. Kenapa an kat sini adalah an mufassirah? Dinyatakan dalam hasyiah, an di sini adalah an mufassirah kerana sebelum an ada perkataan irsal, dan perkataan irsal ini di dalamnya ada makna qaul. Tak faham kan? Mungkin ada yang faham, mungkin ada yang tak faham. Siapa yang belajar nahu, dia bolehlah masuk sikit faham-faham. Setakat itu sahaja yang diberitahu dalam hasyiah. An ini pengarang Jalalain ingin memberitahu bahawasanya ini adalah an mufassirah. Sebab apa dia an mufassirah? Sebab sebelum an itu ada perkataan irsal, arsalna, walaqad arsalna. Dan an mufassirah, irsal itu dia ada makna qaul. Itu sahaja kan? Tapi dia soalan tu tak habis lagi. Kita akan tanya pula, kenapa pula kalau sesuatu kalimah yang datang sebelum an, yang kalimah tersebut ada makna qaul, dia akan difahami sebagai an mufassirah. Jadi untuk menjawab soalan ini, maka saya kongsi apa yang disebut oleh Imam Zarkashi. Jadi Imam Zarkashi dalam Al-Burhan, ingat pengajian kita disertai dengan Al-Burhan pada tempat-tempat yang munasabah. Jadi Al-Imam Az-Zarkashi ada satu bab dalam kitab menerangkan tentang apakah makna an yang datang dalam Quran. Sebahagiannya an ini dia datang dalam Al-Quran untuk memberi makna mufassir. Dia datang untuk memberi makna tafsir. Mana ni? Ni nombor 3. Ni tulis ni.
kaedah untuk kita tahu an itu mufassirah ke bukan mufassirah. Ada 3 syarat. Ada 3 syarat. An kalau datang dalam Quran dia adalah an mufassirah. 3 syarat. Syarat yang pertama, tamamu ma qablaha minal jumlah. Tamamu ma qablaha minal jumlah. Syarat yang kedua, adamu ta'alluqiha bima ba'daha. Nombor 2. Nombor 3, an yakuna al-fi'lu alladhi tufassiruhu fi ma'nal qaul. Inilah sebenarnya menyebabkan an ini kita kata confirm. An yang di sini adalah an mufassirah. Syarat pertama dia apa? Kalau an itu mufassirah, tamamu ma qablaha minal jumlah. Syarat pertama, tamamu ma qablaha minal jumlah, iaitu jumlah sebelum an itu syaratnya dia mesti jumlah tamah. Yang pertama. Kemudian syarat dia yang kedua, adamu ta'alluqiha bima ba'daha. Syarat yang kedua, jumlah yang sebelum an tiada kaitan dengan jumlah selepas an. Tak ada ta'alluq. Dan yang ketiga, inilah yang ada kaitan dengan hasyiah tadi, ay yakunal fi'lu alladhi tufassiruhu fi ma'nal qaul. Ay yakunal fi'lu alladhi tufassiruhu fi ma'nal qaul. Fi'il yang ditafsirkan oleh an itu dia ada makna qaul. Cukup 3 syarat, maka itu adalah an mufassirah. Okey, kita ambil contoh. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ. Nampak? Jadi an kat sini mufassirah. Sebab apa? Sebelumnya kan ada perkataan nada. Nadaina. Nadaina kan memberi makna bercakap. Lagi ayat, فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ anisna'il fulka bi'ayunina. Fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka. Nampak? An di sini adalah an mufassirah. Sebab apa? Jumlah sebelumnya jumlah yang tamah. Dah cukup dah dia punya fi'il fa'il. Fa'auhayna ilaihi. Dah cukup dah. Kemudian dia tak ada kaitan dengan yang selepas. Jadi Isna'il fulka ini adalah mentafsirkan apakah yang dimaksudkan dengan auhayna. Dia nak bagi satu contoh. Contoh yang mana walaupun ada an, tapi kita tak boleh tafsirkan dia sebagai an mufassirah. Contoh dia kan, walaupun sebelumnya ada makna qaul. Contohnya dalam surah apa ni? Surah Yunus. وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَآخِرُ, ni surah Yunus ayat 10. وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Walaupun ayat ni dia cukup syarat nombor 3. Ayat ni cukup syarat nombor 3 kan, iaitu sebelum perkataan anil hamdulillah. Alhamdulillah pun ada perkataan da'wahum. Da'wahum ini kan makna bercakap, dakwah, doa mereka, perkataan mereka. Tetapi kenapa an kat sini tidak boleh disebut sebagai an mufassirah? Sebab jumlah sebelum an tidak sempurna. Jumlahnya tergantung. Wa akhiru da'wahum. Ayat ni kan mudhaf dan mudhafun ilaih tidak wadih. Maknanya naqis. Maka tidak boleh di-i'rabkan an di sini sebagai an mufassirah. Maka i'rabnya wa akhiru da'wahum mubtada, alhamdulillah rabbil alamin itu khabar. Tak boleh di-i'rabkan sebagai an mufassirah sebab tidak cukup syarat apa? Tidak cukup syarat nombor 1, bahkan nombor 2 juga, iaitu hendaklah jumlah sebelum an itu tamah. Dalam ayat wa akhiru da'wahum, jumlah sebelum an tidak tamah, maka an itu tidak boleh dijadikan sebagai apa? Sebagai mufassirah.
Satu contoh yang lain, an itu juga, yaitu wantalaqal mala'u minhum animshu. Ini pun sama. Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Jadi an di sini pun memberi makna an mufassirah, sebab wantalaqal mala'u minhum di sini sebenarnya ada terkandung makna qaul, maka an mufassirah imshu wasbiru ala dikum itu adalah jumlah yang mentafsirkan apakah yang mereka katakan. Okey? Sikit lagi. Jadi hari ini kita baca panjang sikit sebab esok kita tak ada kelas. Kira hari ini qada lah. Qada awal. Mana tadi? Walaqad arsalna Musa biayatina at-tis'i wa qulna lahu. Dah tahu dah kenapa ada takdir wa qulna lahu. An akhrij qaumaka Bani Israel. Ma'ruf, kaum Nabi Musa ini adalah Bani Israel. Kaum Fir'aun Qibti. Kaum Fir'aun Qibti, kaum Nabi Musa Bani Israel. Ma'ruf. Jadi betul lah itu. Jelaslah kenapa kaum Makkah itu ditafsirkan dengan apa? Dengan Bani Israel. Minaz zulumat telah ditafsirkan dengan al-kufri, ila nur telah ditafsirkan dengan al-iman. Wa dhakkirhum bi ayyamillah. Inna fi dhalika laayatin likulli sabbarin syakur. Lihat di sini. Cuba tengok kat sini. Perkataan Allah Ta'ala telah perintahkan kepada Nabi Musa sama seperti perintah kepada Nabi Muhammad. Di sini dah nampak dia punya tanasuk ayat itu. Mula-mula kita baca dalam kepala surah, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Okey. Dalam ayat ini, an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur. An akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur. Ayat atas, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Biizni rabbihim. Ingat sebelum ini, biizni rabbihim tafsir Jalalain telah tafsirkan sebagai dengan perintah. Dengan perintah Tuhan kamu. Satu orang ulama tafsir mengatakan, apa nama dia ni? Abu Muslim Al-Asfahani. Abu Muslim Al-Asfahani mengambil faham daripada ayat ini. Beliau mengatakan, daripada ayat ini kita dapat faham bahawasanya maksud setiap Nabi sama saja. Maksud setiap Nabi sama saja. Apa dia? Iaitu mengeluarkan kaum mereka daripada gelap kepada cahaya, daripada kufur kepada iman. Sama. Ayat yang pertama, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Dalam ayat ini, an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur. Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. An akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur. Ini banyak ni perkara dalam tafsir. Apa kita nampak? Poin pertama daripada ayat ini. Tulis. Nanti yang ditulis dalam komen ni kita share dekat post. Kalau kita tak share dekat post, orang lain tak boleh baca. Okey. Daripada ayat ini, poin pertama,
menunjukkan maksud setiap Nabi sama. Mengeluarkan manusia daripada gelap kepada cahaya. Pertama. Yang kedua, apa dia? Baca betul-betul ayat, tadabbur, ta'ammul, tafaqquh. Ayat yang pertama, litukhrijan nas, litukhrijan nasa. Ayat ini berbunyi an akhrij qaumaka, an akhrij qaumaka litukhrijan nasa. Apa yang kita faham? Nabi Muhammad SAW mengeluarkan semua manusia. Perintah untuk Nabi seluruh manusia. Perintah untuk Nabi Musa, kaum kamu. Di sini menunjukkan umumnya risalah Rasulullah. Perkara ini kita akan jumpa berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali. Itu yang kedua. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Yang ketiga, tengok ayat yang pertama, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa. Ayat ini, walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dhakkirhum biayyamillah wa dhakkirhum biayyamillah. Ayat yang pertama menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan kitab. Kitab itu adalah ilatnya, hikmahnya, dia boleh keluarkan seluruh manusia daripada gelap kepada cahaya. Kitab itu maksudnya Al-Quran. Dalam ayat Nabi Musa AS, dalam ayat ini disebutkan bahawasanya kamu wahai Nabi Musa, kamu diberikan apa? Kamu diberikan ayat kepada Firaun. Nanti ayat kat depan pula, wa dzakkirhum bi ayyamillah. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Maksudnya apa? Wahai Muhammad, untuk kamu keluarkan umat kamu daripada gelap kepada cahaya, maka perantaraannya Al-Quran. Perantaraannya Al-Quran. Tetapi wahai Musa, untuk kamu mengeluarkan umat kamu, pertama Firaun, maka dengan 9 mukjizat. Umat kamu pula, untuk kamu keluarkan daripada gelap kepada cahaya, kamu kena ingatkan mereka nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu. Syekh Mutawalli Sya'rawi selalu sebut, apa beza Quran dengan Taurat? Quran dengan Taurat ni beza dia. Quran mukjizat, Taurat bukan mukjizat. Quran mukjizat, Injil bukan mukjizat. Quran mukjizat, Zabur bukan mukjizat. Beza syariat Nabi Muhammad dengan Nabi yang sebelum ni ada kitab. Mukjizat mereka adalah selain daripada kitab yang mereka bawa. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat Nabi adalah kitab. Apa kesan dia? Mukjizat yang bukan kitab ini, bila mukjizat itu berlaku, maka dia hanya tinggal sejarah sahaja. Yang tinggal sejarah untuk diambil ibrah. Oleh kerana oleh kerana syariat Nabi Musa ini bukan untuk sampai hari kiamat, maka Allah tidak memberi janji untuk jaga Taurat daripada diubah. Bahkan dalam Quran Allah SWT sebut Taurat telah diubah, Injil telah diubah.
Sebab apa? Sebab Taurat dan Injil ini bukan untuk sampai hari kiamat. Sebab akan datang kitab lain. Akan datang kitab lain. Dan oleh kerana Al-Quran ini, oleh kerana umat Nabi Muhammad ini ataupun Rasulullah dihantar sampai hari kiamat, mukjizat yang berlaku kepada Nabi semasa Nabi hidup, dia telah berlalu dan sudah tidak ada kesannya. Hanya tinggal sejarah dan pedoman, ibrah. Tetapi mukjizat Nabi masih ada sampai hari ini sehingga hari kiamat, iaitu Quran. Di situ kita boleh faham maksud Allah untuk menjadikan syariat Islam ini sampai bila-bila. Okey? Sampai bila-bila. Oleh kerana Al-Quran adalah mukjizat. Mukjizat ni maksudnya melemahkan, menundukkan. Bila Allah Ta'ala jadikan Al-Quran itu mukjizat, dia mempunyai kelebihan, dia adalah tinggi, dia tidak boleh ditewaskan. Itu maksud mukjiz, melemahkan. Maka Quran ini mempunyai protect. Sebab sifatnya mukjizat. Bila dia mukjizat, dia diprotect. Tidak boleh sesiapa pun yang boleh mengubah Quran, sebab dia mukjizat. Taurat bukan mukjizat, sebab tu boleh diubah. Nampak tak? Seperti mana mukjizat Nabi Musa, tongkat. Mukjizat dia yang paling tinggi, tak boleh ditewaskan oleh semua tukang sihir. Maka di dalam isi Al-Quran ini, dia ada i'jaz, dan mukjizatnya akan menunduk. Dan Syekh Mutawalli Sya'rawi sebut, antara mukjizat terbesar dalam Al-Quran adalah mukjizat ilmu. Mukjizat ilmu, ilmiah. Mukjizat ilmiah. Sebab kalau dia ada satu mukjizat berbentuk fizikal. Tongkat jadi ular, itu mukjizat berbentuk fizikal. Tetapi oleh kerana umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang mana mengalami ledakan maklumat, yang dibuka secara besar-besaran pembukaan ilmu, maka Al-Quran datang dan relevan sepanjang zaman untuk mencabar setiap orang yang berilmu, bahawasanya di dalam Al-Quran ada ilmu yang besar daripada ilmu yang kamu dapat. Di dalam Al-Quran ada ilmu yang lebih besar daripada ilmu sains yang kamu dapat, daripada ilmu teknologi yang kamu dapat. Sebab itu mukjizat terbesar dalam Al-Quran adalah mukjizat knowledge, ilmu, ilmiah. Sebab apa? Sebab Al-Quran akan berhadapan dengan zaman seperti ini. Maka sebenarnya di dalam Al-Quran ada ilmu-ilmu yang mencengangkan orang yang ada pada zaman ini. Maka itu poin yang ketiga. Dalam ayat yang pertama, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas. Dalam ayat ini, walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij. Maksudnya untuk kamu keluarkan. Kamu bawa apa? Kamu bawa mukjizat kamu yang fizikal. Kamu bawa ingatkan Bani Israel apa yang Allah dah berikan kepada mereka. Satu lagi perkara yang disebutkan, sifat Bani Israel ini oleh kerana mereka ini adalah orang materialistik. Orang materialistik. Dan apa lagi? Mereka ini adalah orang yang mana suka berjadal dan membantah-bantah. Maka mereka ini ditundukkan dengan tunjukkan benda-benda yang materialistik. Materialistik. Maknanya ada orang yang mana dia sudah diiqna'kan, dicukupkan akal dia dengan dibekalkan ilmu. Tetapi ada orang yang mana bersifat materialistik, dia kena ditunjukkan dengan benda-benda fizikal. Bani Israel nak kena tunjukkan batu keluar air, nak kena tunjukkan laut terbelah, nak kena tunjukkan ini bertukar jadi ular. Itu kan semua benda-benda yang mukjizat berbentuk materialistik. Sebab memang itu caranya kepada Bani Israel yang bersifat materialistik. Ada orang yang mana dia mengkagumi knowledge.
Dia mengkagungi ilmu tu. Seperti mana zaman ledakan maklumat. Orang yang macam ni, dia lebih lihat kepada ilmiah, akademik. Kalau dalam Al-Quran ada nilai akademik yang tinggi, dia akan tercengang. Dan kadang-kadang boleh tundukkan dia sehingga dia boleh beriman. Contohnya, ada orang yang masuk Islam disebabkan dia buat kajian tentang mumia Fir'aun. Maka dia tengok dalam Quran, knowledge yang sama ada sebut tentang maklumat yang dia baru jumpa sekarang. Maka untuk orang ni, bagi dia ini sudah cukup untuk memuaskan hati dia kepada kebenaran Islam. Adapun Bani Israel yang bersifat materialistik, maka untuk dia didatangkan mukjizat yang materialistik, yang mana jenis nampak depan mata. Itu pun tak beriman dengan sempurna. Okey? Jadi itu 3 perkara yang saya sebutkan. An akhrij qaumaka minadh dhulumati. Zulumat sama tafsiran dia macam atas. Kat sini pun ditafsirkan dengan makna kufur, dan di sini juga ditafsirkan dengan apa? Nur. Cumanya apa? Dalam kisah Nabi Musa ini tidak diterangkan ila nur. Kalau di ayat atas, nur ila biizni rabbihim ila siratil azizil hamid, didatangkan badal. Ila nur ay ila siratil azizil hamid. Tetapi di dalam ayat ini tidak ada begitu. Dan wadzakkirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka dengan apa? Dengan ayyamillah. Ayyamillah yang dimaksudkan di sini adalah apa? Bini'amillah. Bini'amillah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Jadi saya akhiri untuk pagi ini, untuk kita terangkan perkataan wadzakkirhum bi ayyamillah. Sebahagian yang dengar ni, saya rasa telah belajar kitab Al-Fawzul Kabir. Tengok siapa yang ada di sini yang pernah belajar kitab Syekh Walullah Dahlawi. Yang belajar madrasah biasanya dah belajar lah. Nak tengok sikit siapa yang pernah belajar Al-Fawzul Kabir fi usul tafsir. Siapa yang pernah belajar Al-Fawzul Kabir fi usul tafsir? Secara umumnya kalau belajar madrasah, kitab itu adalah dalam muqarrar. Bagus kitab usul tafsir tu. Alhamdulillah. Belajar, kalau kita belajar sekali dengan al-itqan, maka itu gabungan yang sangat bagus. Al-itqan, kemudian Al-Fawzul Kabir fi usul tafsir. Gabungkan dua-dua itu, maka di situ ada dia punya apa? Dia punya kelebihan dia. Membujuk ada. Kenapa saya sebut ni? Apa kaitan dengan ayat yang kita nak baca sekarang? Di dalam muqaddimah ataupun awal-awal perbahasan, awal-awal perbahasan dalam kitab Al-Fawzul Kabir fi usul tafsir, maka telah diterangkan ulumul Quran ataupun maqasidul Quran. Dalam Al-Quran ada 4 ilmu. Ada 4 ilmu yang apa? Yang merupakan maqasid terbesar Al-Quran ataupun isi terbesar Al-Quran. Okey, apa dia? Di dalam Al-Quran ada ilmu dipanggil ilmu at-tazkir bi ala'illahi wa bi ala'illah wa ayyamihi. Di dalam Al-Quran
Ialah itqan usul tafsir, ulumul Quran. Di dalam Al-Quran ada yang disebut dipanggil al-ilmu, at-tazkiru bi ala'illah, bi ala'illahi wa ayyami. Ada di dalam Al-Quran ilmu tentang apa? Mengingatkan manusia tentang nikmat-nikmat Allah dan ayyamillah, ni maksudnya kisah-kisah orang yang sebelum ini. Satu. Yang kedua, di dalam Al-Quran juga ada ilmu yang mana menerangkan tentang bi asma'illahi wa sifatihi. Di dalam Al-Quran ada ilmu yang menerangkan tentang Allah, cerita tentang Allah, namanya, sifatnya, perbuatannya. Nombor dua, di dalam Al-Quran juga ada ilmu berkaitan dengan ahkam, hukum hakam. Dan di dalam Al-Quran yang keempat ada ilmu tentang jidal, ilmu jidal ma'al firaqil batilah. Ada empat. Jadi empat ini disebut sebagai maqasid daripada Al-Quran. Setiap daripada empat maqasid Al-Quran itu ada orang yang mana perlu memberi tumpuan padanya. Bila sebut contohnya kan, ayat-ayat hukum. Jadi ayat-ayat hukum menjadi tanggungjawab ahli hukum, mujtahid, faqih, untuk mengamati ayat-ayat hukum, mengeluarkan hukum-hukum daripada semua ayat hukum dan menjelaskan hikmah-hikmah, maqasid, maslahah daripada hukum-hukum tersebut. Maka ini tanggungjawab dan tugas faqih, mujtahid. Dan ada juga ayat yang menerangkan tentang Allah dan juga sifat-sifatnya. Dan untuk Allah dan sifat-sifatnya, dia adalah muhimmah siapa? Mutakallimin, orang yang mana menjelaskan tentang akidah. Dia ada apa lagi? Dia sebenarnya 5, bukan 4, 5. Kemudian menjelaskan tentang akidah. Kemudian yang menjelaskan tentang bi ayyamillahi, at-tazkir, bi ayyamillah. Ini adalah tanggungjawab siapa? Beliau kata ini adalah tanggungjawab orang yang mana dia jadi wa'iz. Orang yang menjadi wa'iz, orang yang memberi peringatan kepada orang lain, maka dia ambil ayat-ayat yang menerangkan tentang apa? Nikmat-nikmat Allah, tentang kisah-kisah sebelum ini. Dan juga tentang al-hasyar wan nasyar wa ma ba'dal maut. Itu pun ada sebut juga. Salah satu ilmu Quran terangkan tentang kehidupan selepas mati. Ini adalah tanggungjawab. Ini adalah tanggungjawab wa'iz, orang yang memberi peringatan. Dan satu lagi adalah apa? Ilmu jidal, iaitu sebahagian besar daripada Al-Quran membongkar kesesatan Nasrani, Nasara, Yahudi, musyrikin, dan yang keempat munafikin. Jadi ada empat. Ini yang disebutkan sebagai apa? Maqasid terbesar Al-Quran. Jadi bila kita mula belajar ilmu usul tafsir, kita didedahkan kepada perkara ini supaya kita tahu objektif daripada Al-Quran ataupun ulum yang ada di dalam Al-Quran tentang perkara-perkara ini, dan supaya kita tahu bagaimana untuk mengambilnya. Jadi apa kaitan dengan ayat yang kita baca sekarang ini? Wa dzakirhum bi ayyamillah. Kalau dalam kitab usul tafsir, bi ayyamullah ini ditafsirkan tentang apa balasan Allah terhadap apa nikmat yang Allah beri kepada orang taat, dan apakah azab yang Allah berikan kepada orang yang ingkar. Itulah ayyamullah. Ayyamullah ni maksudnya apa? Apa nikmat yang Allah berikan kepada orang yang taat,
dan apa azab yang Allah berikan kepada orang yang berdosa. Sebenarnya dalam Al-Quran, kalau cerita tentang orang dulu, itu sahaja khulasahnya. Orang beriman dapat apa, orang langgar dapat apa. Orang yang langgar dapat apa. Maka dalam ayat ini, pengarang Jalalain telah tafsirkan wa dzakirhum bi ayyamillah. Di sini apa kita dah sebut dah? Itlaquz zarfi wa iradatil mazruf. Dia panggil apa? Itlaquz zarfi wa iradatil mazruf. Ayyamillah bukan maksud ayam tu. Ayam tu maksudnya ma waqa'a, apa yang berlaku dalam hari itu. Ini yang saya sebut tadi, digunakan perkataan hari tapi yang dimaksudkan benda yang berlaku dalam hari itu. Contohnya Yaumu Badar, hari Badar. Hari Badar tu maksudnya perang yang berlaku dalam hari tersebut. Ingatlah hari Badar, maksudnya yang berlaku di dalam hari tersebut. Jadi di sini pengarang Jalalain telah tafsirkan ayyamillah ini dengan makna ni'amillah. Ni'amillah. Beliau tak tafsirkan dengan makna yang lebih umum. Wa zakirhum bi ayyamillah ini dengan makna yang lebih umum, maksudnya ingatkanlah oleh kamu wahai Nabi Musa kepada Bani Israel tentang apa azab yang Allah kenakan kepada umat-umat sebelum ni. Tentang apa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada umat-umat sebelum ni. Tetapi beliau telah tafsirkan ayyamillah ni tentang apa nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada mereka. Itu je. Itu sahaja. Dan kalau kita perhatikan, tafsir ini sangat sesuai. Maksudnya ayyamillah tidak ditafsirkan dengan makna yang umum. Kalau untuk umat Nabi Muhammad, peringatan untuk umat Nabi Muhammad ni tentang umat-umat sebelum ini semua diceritakan. Tapi untuk Bani Israel ni tak. Mereka ni diingatkan apa benda yang Allah dah bagi kepada nikmat-nikmat yang Allah dah berikan kepada mereka. Sebab Bani Israel ni adalah bangsa yang banyak nikmat. Sampai dalam surah Baqarah disebut 3 kali kan. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Memerintahkan Allah, sehingga kan Allah memerintahkan Nabi Muhammad pun dalam konsep dakwah kepada orang Israel ni, ingatkan apa nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Tengok ni, ya Bani Israel dalam Quran ni. Maksudnya Nabi Musa pun bila dakwah Bani Israel disuruh untuk ingatkan ayyamillah dengan makna nikmat Allah. Dalam Al-Quran sampai zaman Nabi Muhammad pun untuk ingatkan Bani Israel ini yang dah berapa ribu tahun terputus dengan Nabi Musa, ayat dia sama. Ya Bani Israel azkuru. Di sini. Ambil ayat ni dan ayat ni, kita matchingkan. Di situ kita nampak kesesuaian ayyamillah ditafsirkan secara khusus dengan apa? Nikmat-nikmat Allah. Dengan apa? Nikmat-nikmat Allah. Sebab Bani Israel ni dalam ayat surah Baqarah berulang-ulang kali Allah sebut wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Sesungguhnya Bani Israel, aku telah lebihkan kamu atas seluruh manusia. Kamu ni, di kalangan kamu ada raja-raja, di kalangan kamu berapa banyak nabi. Maka mungkin kita boleh sebut dalam kaedah dakwah ada sesetengah keadaan cara dakwah itu kita ingatkan manusia tentang apa nikmat yang Allah dah bagi kepada kita, kan? Kepada kita. Jadi konsep dakwah Bani Israel, Allah menyuruh Nabi Musa untuk ingatkan ayyamillah. Sebabnya
mereka adalah bangsa yang banyak dapat ayamillah, yang telah ditafsirkan dengan makna nikmat-nikmat Allah. Nikmat Allah untuk umat Nabi Muhammad. Maka di dalam Quran ada peringatan supaya ingatkan manusia tentang apa nikmat peribadi yang mereka dapat. Contohnya kepada orang Arab, li'ilafi Quraisy ilafim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum. Ini pun contoh bagaimana mengambil kelebihan yang Allah dah bagi kepada sesuatu bangsa sebagai poin untuk dakwah mereka. Ini pun salah satu daripada ilmu dakwah. Mengambil nikmat ataupun kelebihan yang khas yang ada pada sesuatu bangsa, dan kelebihan itu diambil dan ditonjolkan untuk ingatkan sesuatu bangsa. Dengan kelebihan itu bawa mereka kepada Allah, supaya mereka sedar, ada satu kesedaran yang mereka telah mendapat limpahan nikmat. Macam ayat yang baca tadi, surah li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu. Nampak? Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Wahai orang musyrikin Mekah, sembahlah Tuhan rumah ini, yang mana yang telah apa? Wahai orang Quraisy, yang telah bagi makan mereka daripada lapar, yang memberi aman mereka daripada ketakutan. Jadi kita highlightkan apa nikmat yang Allah dah bagi. Contohnya kalau dalam konteks usaha dakwah, orang lama kita selalu sebut kepada orang Malaysia, dia kata, wahai orang Malaysia, kamu telah mendapat kelebihan yang banyak. Kita boleh masuk pelbagai negara dengan pasport kita, dan negara kita bebas untuk buat usaha dakwah. Maulana Sa'ad selalu sebut, jadi ambillah nikmat ini, gunakan untuk agama. Sedarilah nikmat ini, supaya jangan satu hari nikmat ni hilang pula. Daripada kita bebas buat usaha dakwah, kita dah tak boleh buat usaha dakwah, disekat. Daripada kita pasport kita boleh pergi seluruh dunia, sekarang ni ataupun tiba-tiba tak boleh. Jadi mengangkat, mengapungkan nikmat ini untuk tarik perhatian mad'u. Ini pun salah satu daripada uslub dakwah yang mungkin kita boleh pelajari daripada Al-Quran, daripada firman Allah, wa dzakirhum bi ayyamillah. Dan dalam masa yang sama, Al-Quran membongkar jiwa, masalah jiwa yang dihadapi oleh Bani Israel, yang mana mereka ini peringatan untuk mereka ini banyak berunsur materialistik, banyak berunsur benda yang nampak, sebab mereka memang bangsa materialistik dan bangsa jenis beriman kepada benda yang nampak sahaja. Maka di situ munasabahnya mengingatkan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Kita akan sambung pada firman Allah, inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Wallahu a'lamu bissawab. وإليه المرجع والمآب كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل والصحابة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.